Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sharifah Syaliani Aswaniza binti Hamid, A176475. Pada hari ini akan membentangkan kajian latihan ilmiah saya yang bertajuk Identiti Keislaman dalam kalangan masyarakat dusun Islam di daerah Ranau Sabah di bawah seliaan Dr. Nafisa Karima binti Ismail. Bahagian pengenalan, etnik dusun merupakan salah satu etnik yang terdapat dalam rumpun etnik Kadazan dusun yang terbesar di Sabah serta merupakan peribumi terawal yang mendiami negeri Sabah. Selain itu, etnik ini juga merupakan etnik majoriti yang mendiami daerah Ranau Sabah. Sebelum kemasukan Islam di daerah ini, masyarakatnya hidup dengan kepercayaan animisme ataupun pagan. Perkembangan dakwah Islam di daerah ini pada tahun 1940-an sehinggalah Sabah mencapai kemerdekaannya pada tahun 1963 telah mengubah kehidupan beragama masyarakat ini daripada kepercayaan animisme kepada mentauhidkan Allah. Seterusnya, permasalahan kajian. Dakwah Islam yang sampai ke daerah Ranau sekitar tahun 1940-an dan perkembangan dakwah Islam ke daerah ini juga telah mengubah kehidupan masyarakat dusun daripada mempercayai kepercayaan animisme kepada mentauhidkan Allah dan sekaligus membentuk identiti keislaman dalam diri mereka. Persoalannya, bagaimanakah agama Islam disebarkan kepada masyarakat dusun di Ranau serta bagaimanakah identiti keislaman dalam kalangan masyarakat dusun Islam di daerah Ranau pada hari ini? Seterusnya, persoalan kajian ini. Yang pertama, apakah sejarah dan latar belakang masyarakat dusun? Seterusnya, apakah identiti keislaman dalam kalangan masyarakat dusun di daerah Ranau Sabah? Manakala untuk objektif kajian adalah bagi menghuraikan latar belakang dan sejarah masyarakat dusun yang terdapat di Ranau Sabah, seterusnya mengkaji identiti keislaman dalam kalangan masyarakat dusun Islam di Ranau Sabah. Signifikan kajian. Kajian ini mampu menambah ilmu pengetahuan pengkaji berkaitan sejarah dan latar belakang masyarakat dusun serta sejarah penyebaran Islam ke daerah Ranau serta memberikan pengalaman kepada pengkaji untuk berdepan dengan masyarakat dalam usaha mendapatkan maklumat yang lebih terperinci berkaitan tajuk kajian. Di samping itu, dapat memberi sumbangan dalam pengkodumentasian sejarah masyarakat dusun di Ranau, seterusnya dapat memberi pengetahuan baru kepada masyarakat. Skop kajian. Pengkaji memilih masyarakat dusun yang beragama Islam sebagai subjek kajian dan memfokuskan kepada identiti keislaman dalam kalangan masyarakat dusun Islam di Ranau. Seterusnya, daerah Ranau dipilih sebagai lokasi kajian. Metod kajian. Kajian ini berbentuk kualitatif dengan pendekatan kajian kes etnik Dusun Ranau Sabah, pengumpulan data melalui kajian kepustakaan dan kajian lapangan dengan melakukan temubual secara separas struktur kepada beberapa informan terpilih, manakala analisis data dilakukan dengan menganalisis kandungan melalui data sekunder serta transkrip dari temubual yang dijalankan bersama informan terpilih. Seterusnya, dapatan kajian yang pertama iaitu sejarah dan latar belakang masyarakat dusun. Latar belakang daerah Ranau. Ranau ialah sebuah daerah yang terletak di bahagian pantai barat utara negeri Sabah. Daerah ini merupakan antara daerah pelancongan yang terkenal di dalam negara dan di peringkat antarabangsa. Antara tempat-tempat pelancongan yang menarik di daerah ini ialah Kolam Air Panas Puaring, Taman Negara Gunung Kinabalu dan Pekan Kundasang. Populasi penduduknya dianggarkan berjumlah 70,649 orang pada tahun 2000. Seterusnya, asal-usul kedatangan etnik dusun. Asal-usul kedatangan etnik dusun di Sabah dapat dibahagikan kepada 3 teori. Teori yang pertama adalah teori yang dibentuk oleh saintis sosial yang mana mereka menyatakan bahawa etnik dusun berasal daripada Indo-China yang telah berhijrah ke Sabah sekitar 15,000 hingga 20,000 tahun lampau melalui siri penghijrahan yang dikenali sebagai penghijrahan Indo-Malayan. Teori yang kedua yang dikemukakan oleh para sarjana bahawa asal-usul keturunan dusun di Sabah berasal daripada rumpun Mongol ataupun Mongoloid stock. Etnik dusun dipercayai berasal daripada keturunan Mongoloid yang datang dari Mongolia. Semasa gelombang perpindahan pertama berlaku di Tanah Besar, mereka telah berpindah ke seberang Selat Sunda yang meliputi kawasan Filipina, Kepulauan Indonesia, Pulau Borneo dan Semenanjung Tanah Melayu. Akhir sekali, para sarjana berpendapat bahawa etnik dusun berasal daripada keturunan orang Cina melalui bukti sejarah yang berkaitan dengan nama tempat yang didiami oleh etnik dusun seperti Kinabalu yang merujuk kepada Gunung Kinabalu dan Kinabatangan. Perkataan Kina berasal daripada perkataan orang Cina yang bermaksud Cina dan Batangan bermaksud sungai. Manakala dari perspektif orang dusun pula, mereka percaya bahawa tempat asal usul nenek moyang mereka adalah dari Nunuk Ragang. Nunuk bermaksud pokok kayu ara, manakala Ragang bermaksud merah. Seterusnya, agama dan kepercayaan etnik dusun. Sebelum kedatangan agama monoteisme iaitu agama Islam dan Kristian, orang dusun dianggap pagan iaitu orang yang menganut kepercayaan animisme. Istilah pagan kebiasaannya digunakan merujuk kepada masyarakat yang tidak beragama. Kepercayaan animisme pula ialah kepercayaan berasaskan kewujudan roh yang bersifat sakti dan mempengaruhi kehidupan serta berkisar kepada
semangat ataupun kuasa gaib. Kini, setelah kemasukan Islam ke Sabah serta perkembangan dakwah Islam yang sampai ke pedalaman termasuk daerah Ranau, masyarakat dusun tidak lagi dikenali sebagai masyarakat pagan atau kuno, tetapi telah menjadi satu kelompok masyarakat yang berbilang pegangan agama. Sejarah pertapakan Islam di daerah Ranau. Penerimaan masyarakat dusun Ranau terhadap ajaran Islam dipercayai berlaku di estet Lobau berhampiran kawasan Telipok. Penyebaran Islam dalam kalangan masyarakat dusun Ranau berlaku melalui pergaulan mereka dengan buruh Indonesia yang turut datang bekerja di estet Lobau sebelum Perang Dunia Kedua. Daerah Ranau yang menjadi penempatan majoriti orang dusun dipercayai mula menerima Islam setelah wujud hubungan antara mereka dengan Raden Adiniwata atau lebih dikenali sebagai Mandur Syarif sekitar tahun 1940-an. Mandur Syarif berasal daripada Bandung, Indonesia yang dilahirkan pada tahun 1881, kemudian meninggal dunia pada tahun 1969 di Cimahi, Bandung. Masyarakat dusun memeluk agama Islam kerana tertarik dengan sikap serta kehebatan beliau dalam ilmu perubatan dan juga kebatinan. Sejarah perkembangan Islam di Ranau. Terdapat dua fasa perkembangan iaitu gelombang pertama dan gelombang kedua. Pada gelombang yang pertama, perkembangan Islam di daerah Ranau dipelopori oleh Mandur Syarif serta beberapa orang dusun dari Ranau yang diislamkan di estet Lobau, antaranya ialah Muhammad Ali Kandalis. Muhammad Ali Kandalis yang memeluk Islam pada ketika itu telah mengembangkan ajaran Islam di daerah Ranau. Proses penyebaran berlaku di Kampung Ratau Ranau, kemudian tersebar ke kawasan yang lain. Seterusnya, pada gelombang yang kedua pula telah dipelopori oleh pertubuhan badan dakwah seperti Usia dan MUIS. Pertubuhan ini banyak memainkan peranan penting dalam mengislamkan masyarakat dusun. Dari tahun 1971 sehinggalah 1975, Usia telah mengadakan 12 majlis pengislaman yang meliputi kawasan pedalaman seperti daerah Ranau, Kota Belud, Tuaran, Keningau dan Tamunan. Seterusnya, dapatan kajian yang kedua iaitu identiti keislaman dalam kalangan masyarakat dusun Islam di Ranau, Sabah. Dari segi amalan ajaran Islam, kesemua informan mengetahui akan tanggungjawab yang mereka perlu laksanakan sebagai seorang Muslim. Menurut salah seorang informan, beliau mengatakan bahawa amalan ajaran Islam seperti solat, zakat dan juga puasa sudah menjadi kewajipan bagi seorang Muslim dan sudah semestinya pelaksanaan ibadah tersebut perlu dilaksanakan dengan mengikut syariat Islam. Dari aspek pemakanan pula, dapat disimpulkan bahawa informan memahami dan sangat menitikberatkan isu halal dan haram serta kebersihan dalam pemakanan sehari-hari mereka. Contohnya, mereka akan memastikan daging dan ayam dibeli di kedai yang diyakini menyediakan daging dan ayam halal sahaja. Begitu juga dengan pemprosesannya tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Islam. Dari aspek pemakaian, salah satu informan menjelaskan bahawa apabila keluar ke pekan, beliau masih melihat segelintir masyarakat dusun terutamanya dalam kalangan wanita yang masih berpakaian tidak menutup aurat dengan sempurna seperti bertudung tetapi berpakaian ketat, di samping mudah terpengaruh dengan fashion luar yang tidak bersesuaian dengan pemakaian seorang muslimah. Manakala bagi kaum lelaki yang pergi ke masjid khususnya, mereka akan memakai songkok, berbaju Melayu ataupun berjubah untuk menunaikan ibadah solat. Kemudian, ada juga yang memakai seluar pendek apabila keluar ke pekan dan yang terikut-ikut dengan fashion luar. Kepercayaan dan adat. Menurut informan, di Ranau, masih banyak kepercayaan dan adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, antaranya yang diamalkan oleh orang-orang tua seperti menyediakan hidangan yang dipanggil amalan sajin pada setiap hari Khamis, mempercayai adanya semangat padi dan memanggil kimo lohingan serta ritual tolak bala yang menggunakan khidmat kimo lohingan tersebut. Menurut informan, kepercayaan dan adat tersebut masih berlaku dan berleluasa, namun ia boleh diatasi dengan memberikan penjelasan secara terperinci dengan kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat dusun berkaitan kepercayaan dengan adat yang melanggar syariat Islam. Dari aspek perkahwinan pula, informan menjelaskan bahawa masyarakat dusun di Ranau menjalankan majlis perkahwinan seperti yang digariskan oleh Islam, iaitu mengikut rukun dan syarat-syarat yang digariskan oleh Islam. Beliau menjelaskan lagi bahawa adat dalam perkahwinan orang dusun di Ranau dilakukan mengikut bangsa, kaum dan tempat itu sendiri. Manakala, informan lain mengatakan bahawa apabila adanya majlis perkahwinan, masyarakat dusun Islam di daerah ini akan melakukan aktiviti nyanyian ataupun berkaraoke dan perkara itu menyebabkan adanya percampuran di antara lelaki dan wanita. Beliau menambah aktiviti itu seolah-olah sudah menjadi satu budaya orang dusun Islam di daerah itu apabila menyambut majlis perkahwinan. Dari aspek kesenian pula, masyarakat dusun mempunyai seni yang tersendiri sama ada seni muzik,
seni tarian dan sebagainya. Informan menjelaskan salah satu seni muzik yang ada di daerah Ranau adalah gong. Menurut beliau, gong merupakan satu kebudayaan dan ia tidak perlu dihilangkan dari budaya orang dusun. Gong dimainkan ketika adanya majlis perkahwinan dan majlis-majlis besar. Namun begitu, bagi daerah Ranau, alat ini dimainkan mengikut kepercayaan dan agama masing-masing. Seterusnya, dari aspek pendidikan pula, menurut informan, pendidikan Islam sudah diterapkan bermula dari kecil lagi, terutamanya mengaji Al-Quran dan menjelaskan bagi penduduk Muslim di daerah Ranau yang mempunyai latar belakang pendidikan agama, mereka akan menerapkan pendidikan Islam itu kepada anak-anak dan ahli keluarga mereka sendiri. Manakala bagi yang tidak mempunyai latar pendidikan agama pula, mereka akan bergantung sepenuhnya kepada pendidikan yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah-sekolah kebangsaan ataupun sekolah agama. Dari aspek perayaan, informan menjelaskan bahawa masyarakat dusun Islam di Ranau turut menyambut Ma'al Hijrah sebagai salah satu syiar Islam bagi mengingati hijrah Rasulullah. Informan menjelaskan mereka menyambut dan merayakan perayaan-perayaan yang disambut oleh orang Islam seperti bulan Ramadan, Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha dengan meriah tetapi tidak berlebihan. Kesimpulannya, pertapakan Islam di Ranau sekitar tahun 1940 memberikan impak yang positif kepada masyarakat dusun di Ranau pada hari ini. Kemudian, dakwah yang dilakukan oleh pihak usia dan MUIS sekitar tahun 1970-an telah mengembangkan dakwah Islam di daerah ini. Kesannya, ia telah mewujudkan identiti keislaman dalam diri masyarakat dusun di daerah Ranau yang dulunya terkenal sebagai etnik pagan dan berpegang kuat dengan kepercayaan animisme. Identiti keislaman dapat dilihat dari segi amalan ajaran Islam, pemakaian, adat dan kepercayaan, perayaan, perkahwinan, kesenian, dan juga pendidikan. Dalam menjaga kelestarian amalan ajaran Islam di daerah ini, berbagai agensi kerajaan maupun bukan badan kerajaan seperti JAHINS, MUIS, JAKIM, Angkatan Belia Islam, ABIM, YADIM, Pihak Hidayah Center dan sebagainya akan saling berganding bahu untuk memastikan masyarakat dusun Islam di daerah ini sentiasa hidup berpandukan syariat Islam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.